Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Basri terkenal dengan Abu Sa'id. Itu dia panggil kunyah dia, gelaran dia Abu Sa'id. Nama dia Al-Hasan. Nah, dia ada alif lam. Tuan-tuan jangan tulis berkata Hasan Basri. La, Al-Hasan. Nah, letak alif lam. Al-Syekh Al-Hasan Al-Basri. Nah, letak nama dia Al-Hasan. Dan jangan, kalau tulis ikut Rumi, jangan tulis S dua kali. Ini setengah orang ni modern sangat. H-A-S-S. Jadi Hasan. Itu bukan Hasan. Itu Hasan, Ha, Sin, Alif, Nun. Hasan. Kalau kata Hasan, S kali je. Al-Hasanu. Al-Basri. Al-Hasan bin Abil Hasan. Hasan anak kepada ayah Hasan. Apa dia nama ayah Hasan? Yasar. Nama dia Yasar. Maula Al-Ansar. Mana ayah dia ni Yasar ni dimerdeka oleh orang Ansar, maka dia panggil Maula Al-Ansar. Wa ummuhu Khairah. Mak dia nama Khairah. Maulat Ummil Mukminin Ummi Salamah. Oh, masya-Allah. Khairah ni hamba yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Orang rapat belaka tu. Wa abuhu Yasar kana min Sabi Maisan. Ayah dia ni nama Yasar, salah seorang daripada tawanan perang di Maisan. Maisan ni di antara Basrah dengan Wasit. Basrah ni, Basrah di Iraq ni. Mana maksud peperangan Iraq kena tawan, akhir sekali tentera Islam ni buat balik dia ke Madinah. Rezeki dia nak sampai Madinah, alhamdulillah. Kana sakan al-Madinah. Yasar tinggal di Madinah. Wa u'tiqa, dan dia dimerdekakan, wa tazawwaja biha fi khilafati Umar. Dia dimerdekakan oleh Ansari, kemudian dia kahwin pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dia zaman Sayyidina Umar lah banyak futuhat. Banyaknya, luasnya pembukaan negara-negara Islam ni di mana? Waktu zaman Sayyidina Umar sampai ke Iraq, jatuhnya Parsi, jatuhnya Rom. Dia kahwin fawulidalahul Hasan. Hasan ini lahir 2 tahun sebelum berakhirnya wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sakan al-Basrah. Jadi Hasan ni bila dia sudah dewasa, dia pergi ke Basrah, tinggal di sana. Washtahara biha, dan masyhurlah Hasan al-Basri. Al-Hasanu al-Basriyu, sebab Basrah tu Basri. Dia panggil ya tu nisbah Basri. Macam kita ni Malaysia. Orang tak kata Malaysia, dia kata Malizi. Malizi. Anta Malizi? Naam. Ini sebuah kepada negara. Malizi. Basri. Basri nama negara dia Basrah. Basri. Madani. Wa kana aliman, seorang yang alim, jami'an, orang yang banyak mengandungi ilmu yang banyak, rafi'an faqihan, tinggi kedudukan, seorang ahli fiqh. Hasan Basri ini untuk para pelajar tanda salah seorang daripada mujtahid. Dia mujtahid ni 13 orang dalam dunia ni. Hasan Basri salah seorang daripadanya. Tapi yang masyhur, yang ada pengikut, yang jadi mazhabnya 4. 5 dengan Zahiri. Tapi yang masyhurnya 4. Tapi asalnya Hasan Basri salah seorang daripada ulama mujtahid. Ulama mujtahid. Thiqatan ma'munan, seorang yang thiqah dipercayai, seorang yang amanah, abidan nasikan, seorang yang kuat beribadat, kathirul ilm, banyak ilmu, fasihan, bahasa lidah dia fasih, jamilan, tuanya comel, wasiman, smart kata orang, tidak selekeh dak, wa'izan mufawwahan, seorang pendakwah yang petah berucap, uttuhima bitadlis. Ada jugalah dari sudut ulama hadis kata Hasan ni tadlis. Tadlis ni panjanglah dalam bab ilmu hadis, kita serahkan orang belajar hadis lah. Jadi kita kata Hasan ni orang hebat, orang yang mantap,
orang yang tinggi ilmunya, salah seorang daripada ulama tabi'in yang sangat hebat. Tapi terkena Hasan Basri, tidak terkena dengan fiqh, terkena dengan tasawuf. Oh, Hasan Basri. Ada cerita betul, ada banyak cerita tak betul tentang Hasan Basri. Contoh yang tak betul, orang kata Hasan Basri pergi berdebat dengan Rabi'atul Adawiyah. Berdebat kono-kononnya Hasan Basri nak pergi pinang Rabi'ah. Rabi'ah sudah janda pada ketika itu. Setelah kita kaji teliti, Hasan Basri meninggal pada tahun 110. Rabi'atul Adawiyah lahir pada tahun 100. Waktu tu tak kisah kahwin dengan budak, dengan kanak-kanak yang orang masih muda ni. Biasa je masyarakat dia. Masyarakat jahiliah dulu pun tak ada masalah. Yang jadi masalah ni masyarakat liberal ni yang jadi masalah. Tapi dari sudut fakta tu, bila pula Rabi'ah sudah janda umur 10 tahun, mari berdebat dengan tok ayah yang umur 100 tahun, kalah. Konon-kononnya laki-laki ni nafsu 1, akal 9. Orang perempuan nafsu 9, akal 1. Kita kata setelah dikorek, maka cerita ini tidak benar. Ini tak perlulah tuan-tuan dan puan-puan duduk sibuk-sibuk, duduk share cerita Hasan Basri berdebat dengan Rabi'atul Adawiyah dan Hasan Basri kalah. Kita kata tidak, dari sudut fakta sejarah tidak boleh menerima peristiwa tersebut. Jadi tak usah cerita. Kalau ada ustaz cerita, bisik dengan dia ustaz, kaji dulu berapa umur Hasan Basri ketika itu, berapa umur Rabi'ah. Jadi kalau Hasan Basri meninggal 110, Rabi'ah lahir tahun 100. Maknanya kalau kita kata kalau 3 tahun sebelum Hasan Basri meninggal, Rabi'ah baru umur 7 tahun. Adakah nak berdebat dengan Tok Syekh yang begini hebat? Jadi biarlah kita bercakap, biar ada fakta, ada maklumat. Jangan lebih kepada auta, tapi kita bercakap biar ada fakta. Itu yang penting bagi kita para pendakwah dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Qala Ibnul Madini mursalatul Hasan. Hadis mursal, mana kalau Hasan rahimahullah kata qala al-Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil hadis mursal. Hadis mursal ni dia tak sebut nama sahabat. Jadi Ibnul Madini kata kalau dia riwayat daripada siqah, sihah. Tak banyak yang kita boleh kena gugurkan dia riwayat itu. Itu kata. Kata di Abu Zur'ah rahimahullah, kullu syai'in yaqulul Hasan, semua riwayat yang Hasan kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajadtu lahu aslan thabitan. Aku dapati asal hadis itu sabit kecuali 4 hadis. Sebab itulah ulama kata mursal Hasan Basri ini diterima. Ada orang kata asalkan dia mursal tak boleh, kena cari sanad juga biar bersambung. Di mana sahabat yang gugur itu, siapa? Allahu Akbar. Baiklah. Qala al-Hasan, Hasan kata apa? Kuntu adkhulu buyuta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman. Aku pernah masuk dalam bilik rumah Nabi, dia panggil hujurat. Nabi tak ada rumah tuan-tuan, dia ada hujurat je, dia ada bilik je. Ada bilik. Aku masuk dalam bilik rumah Nabi ni bersama mana tuan-tuan? Agak-agaknya. Atanawalu saqfaha biyadi. Aku angkat tangan aku ni boleh pegang atap. Masya-Allah. Wa ana ghulamun muhtalim. Aku masih lagi kanak-kanak yang sudah balik lah, sudah bermimpi, muhtalim. Maknanya Hasan kata zaman tu rumah Nabi tu rendah ya, boleh pegang dengan tangan. Rumah kita ini 2 tangga naik, kan? Allah, tak apalah kita nak kata wacana budaya sudah berubah. Zaman sudah beredar, benda yang Nabi tak larang jangan kita larang. Dalam bab ibadat yang Nabi tak buat jangan kita buat. Itu je cara dia. Dalam bab dunia silakan nak buat berapa rumah tinggi mana, tidak menjadi halangan. Qala anhu Ayyub, kata Syekh Ayyub, kana al-Hasan yatakallam bi kalam ka'annahu ad-dur. Allahu Akbar. Dia kata Hasan ni kalau dia bercakap, kata-kata dia macam mutiara, maknanya berfaedah. Fatakallama qaumun ba'dahu bi kalam yakhruju min afwahihim ka'annahu al-qay. Orang lain mari dia bercakap macam keluar muntah. Nauzubillah. Orang yang tak soleh lah, kalau pendakwah boleh lah juga. Tapi nak kalau dia kata Hasan yang bercakap macam mutiara, dia punya mutiara kata logik.
Asha Al-Hasan, Hasan Basri ini hidup, umur dia 88 tahun. Umur dia 88 tahun. 88 tahun. Oh, maaf. Tadi saya kata 100 tahun. Tidak. Dia mati 110. Baik, kita betul balik. Yang penulis tu betul balik. Hasan ni umur dia 88 tahun. Yang saya kata 100 tahun tadi, tahun dia mati. Tahun dia mati. Mana kalau dia berdebat dengan Rabi'ah tadi, tahun 100, kita kata 100 berapa? 107. Nah, maknanya ketika itu Rabi'ah baru 7 tahun. Imam Hasan Basri sudah umur 81 tahun. Masya Allah. Jadi 81 lawan dengan 7 tahun. Janganlah juga pelik-pelik. Tapi tak logik lah. Budak bersatu mari duduk debat dengan kibarul ulama. Kibarul tabi'in. Biar ada fakta lah juga kita. Baik. Jadi pencatat minta betul balik dia punya fakta tadi. Wa mata fi awal Rajab. Hasan Basri meninggal pada awal bulan Rajab selepas solat asar hari Khamis tahun 110. Wa kanat janazatuhu masyhudatun. Allahu akbar. Jenazah dia ramai sekali orang soleh datang. Solat ke atas Hasan selepas solat Jumaat di Basrah. Dia mati di Basrah. Tadi ukur rumah Nabi di Madinah itu waktu dia awal lagi, waktu dia muda lagi tu. Setelah dia alim, dia hebat, dia berpindah ke Basrah. Allahu akbar. Jadi katanya pada hari itu selepas solat asar tu penuhlah orang mengiringi jenazah Al-Syekh Al-Imam Al-Hasan bin Yasar Al-Basri rahimahullahu taala.